Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Al-Hasanah, Rompeng Pahang, saya Amirah Hakimah binti Abdul Rahman, Encik Faizlan bin Ibrahim dan sahabat kami Puan Ain Atifah binti Hamdan, maaf tidak dapat hadir kerana suaminya menunaikan umrah. Hari ini kami akan berkongsi hasil inovasi kami kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. NFT merupakan singkatan bagi Nutrient Film Technique dan merupakan salah satu reka bentuk sistem aquaponik. Tujuannya yang pertama, ia dapat memberi panduan asas kepada murid-murid untuk mereka bentuk sistem aquaponik. Yang kedua, dapat menarik minat, keseronokan serta inquiry dalam pembelajaran ke arah meningkatkan prestasi murid. Dan yang ketiga, murid dapat berdaya reka cipta serta meningkatkan secara kolaboratif antara sahabat mereka. Seterusnya yang keempat, murid dapat berfikir secara kreatif dan inovatif secara tidak langsung menghasilkan pembelajaran bermakna kepada murid tersebut. Sebagai contoh, tuan rumah bagi subjek ini adalah subjek RBT tingkatan 2 iaitu 2.5 mereka bentuk sistem aquaponik. Dan kita boleh lihat dekat sini, subjek yang terlibat juga antaranya sains 2.5 kita nutrien terhadap ekosistem. Kita boleh lihat kita yang terdapat ada kitar air, kitar oksigen dan kitar karbon. Seterusnya. Terdapat 5 manfaat sistem ataupun hasil inovasi yang telah kami buat. Yang pertama ialah ia menggunakan bahan berasaskan plastik yang ringan dan boleh dibawa dan mudah dibawa. Yang kedua ialah ia boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar oleh pelbagai guru mata pelajaran. Sebagai contoh ialah guru bahasa Melayu sekiranya ingin menjalankan ataupun melakukan karangan berasaskan mesra alam sekitar. Yang ketiga ialah ia menggunakan bahan mesra alam, yang mana kalau kita boleh lihat pada model ini dia menggunakan bahan kita semula seperti botol, plastik dan juga menggunakan tenaga solar. Yang ketiga ialah hasil inovasi kami sangat relevan pada abad 21 kerana ia boleh digunakan sebagai model untuk projek di sekolah. Itu saja. Yang seterusnya ialah ia dapat meningkatkan keyakinan guru semasa melakukan aktiviti pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati barisan juri, lagi bijaksana dan ahli jawatan kuasa yang lain. Okey, saya Nurul Hana Dennis Ehsan mewakili SMK Rompeng secara berkumpulan untuk mengetengahkan hasil inovasi kami iaitu model interaktif sistem bumi. Baik. Sekadar untuk makluman, kami telah menggunakan hampir 70% bahan kitar semula untuk menghasilkan inovasi ini. Misalnya di permukaan bawah, kami telah menggunakan kotak, kemudian di permukaan atas lebih kepada penggunaan polistiren dan kertas terpakai. Baik, mengapa kami mencipta inovasi ini? Okey, geografi merupakan geografi menekankan 4 komponen penting dalam sistem bumi iaitu yang pertama, kita dapat lihat dekat sini sistem litosfera iaitu mewakili permukaan daratan. Kemudian dekat sini sistem hidrosfera mewakili permukaan air di muka bumi. Kemudian dekat atas adalah lapisan atmosfera. Kemudian di sini kita dapat lihat tumbuh-tumbuhan yang mewakili biosfera. Jadi, model ini akan dapat meningkatkan penguasaan murid terhadap sesuatu topik yang dipelajari. Misalnya, dalam subjek geografi tingkatan 4, bab 10, okay, yang tajuknya Hakisan Ombak di Pinggir Pantai. Okey, misalnya saya menggunakan model ini, okay, guru akan memberi penerangan, kemudian okay, murid akan diuji sama ada secara kuis ataupun pembentangan. Contohnya begini. Tagging ini saya akan cabut tagging ini kemudian meminta murid untuk meletakkan semula mengikut kefahaman mereka. Okay.
Kedua, model interaktif ini akan dapat menarik minat murid sepanjang proses PDPC itu berlangsung. Okay, ABM sangat membantu kelancaran proses PDPC. Jadi, model interaktif ini, okay, murid dan guru tidak lagi bergantung kepada ilustrasi buku teks semata-mata, tetapi telah ditampilkan dalam model yang maujud yang merangsang pemikiran murid dan juga menggalakkan pembelajaran yang efektif dan juga realistik. Yang ketiga, okay, model interaktif ini bukan saja menjadi rujukan geografi semata-mata tetapi telah bersifat merentasi kurikulum, iaitu misalnya subjek sains tingkatan 1 mempelajari tentang sistem bumi, iaitu keempat-empat yang saya sebutkan tadi. Kemudian boleh juga digunakan sebagai rujukan bagi subjek bahasa Melayu, pendidikan moral yang menggalakkan pembelajaran secara kontekstual yang menggalakkan pemikiran kritis murid. Jadi kesimpulannya, model interaktif ini akan dapat membantu murid merasai ataupun mengalami pembelajaran yang aktif dan efektif yang secara tidak langsung meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mereka dengan lebih mendalam tentang sesuatu topik yang dipelajari. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya Nohayati binti Haji Kamis dan Puan Hashimah Hashim daripada SMK Muazzam Jaya akan membentangkan idea inovasi kami yang berjudul Penguasaan Watak dan Perwatakan novel Bima Sakti Menari Menggunakan Kaedah Dunia. Okey, idea dunia ini tercetus hasil daripada pemeriksaan dan ujian dalaman sekolah sendiri. Dan saya mendapati pelajar saya gagal bahasa Melayu kerana tidak menjawab soalan novel. Bila saya buat temu ramah dan juga ujian secara diagnostik, saya dapati mereka tidak menjawab soalan novel kerana 3 sebab. Iaitu tidak suka membaca novel yang panjang. Jawapan mereka tidak tepat. Ya, kerana mereka tak membaca, jadi jawapan tidak tepat. Dan alasan ketiga ialah mereka tidak menjawab soalan novel. Ya, jadi daripada dapatan-dapatan yang saya lakukan ini, saya membuat satu inovasi yang dinamakan dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah Dam Ulah Nur Hayati. Okey. Kemudian ini adalah kit dunia. Tapak dunia, iaitu novel berdasarkan pada novel Bima Sakti Menari, ya, tajuk fokus kami. Kemudian tu ada karikatur watak dan perwatakan, itu fokus utama saya. Kenapa saya memilih watak dan perwatakan? Kerana pelajar yang kelas ujung lah, senang ya. Pelajar kelas ujung ini, dia memerlukan sesuatu ABM yang menarik, visual, mereka nampak dan mereka ingat. Okey, saya beri contoh. Dia tengok Ahmad Taufik. Memang dalam novel itu digambarkan Ahmad Taufik ini seorang yang sangat tampan, bergaya sebab dia anak datuk kan. Mungkin penampilan dia macam ni. Jadi pelajar saya akan dapat, oh, Muhammad Taufik ini seorang yang tinggi dan apa ni yang orang kata tampan. Seterusnya saya ada teka selang kata. Teka selang kata ini berfungsi sebagai denda yang positif. Kerana di dalam tapak dunia ini ada denda iaitu kalau dia kena ular dia kena turun. Ni yang apa? Lubang hitam dia kena turun. Jadi kalau dia tak nak turun, dia boleh menjawab soalan ini dan meneruskan permainan. Dan dia juga boleh buat simulasi untuk watak dan perwatakan. Contoh dia lakon bagaimana watak Taufik ni. Dia boleh lakonkan, jadi dia boleh meneruskan permainan. Seterusnya kita ada molekul tema. Jadi anak murid saya akan belajar, okey, apakah tema pertama? Dia akan sebutlah, iaitu tentang kegigihan seorang anak remaja dan sebagainya. Jadi molekul-molekul ini membantu mereka mengingati lagi. Seterusnya, okey, inovasi dunia ini telah berjaya menarik minat pelajar kita, ya. Minat belajar yang sasaran dan bukan sasaran. Kejayaan dunia pula ialah mendapat anugerah emas, kajian tindakan daerah dan Ladies and gentlemen, if the world has CNN back at Tanjung Gemuk, I create CFN. What is ICFN? Intelligent Classroom Friendly News. Okay, so why do I call this invention intelligent? There are 3 reasons mengapa saya mengambil nama intelligent. Intelligent yang pertama adalah kerana iPrompter ini. Bila kita nak baca berita, kita ada iPrompter, okay?
So, iPrompter ini mengikut kaedah terbeza iaitu differentiation. So, anda boleh lihat hijau adalah untuk pelajar berpotensi dan oranye ialah untuk pelajar cemerlang. Anda boleh membandingkan perbezaan ayat yang mudah dan lebih cemerlang. Okey, teks ini dibuat bersesuaian dengan para pelajar saya di SMK Tanjung Gemuk. Okey, jadi teks bersesuaian akan dipilih mengikut kelas tingkatan 5 yang sesuai. Okey. Sebab kedua mengapa saya memilih intelijen adalah kerana di dalam buku teks terbaru download yang align bersama Common European Framework, kita mempunyai satu kolom berdasarkan speaking ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So pada tahun 2021, SPM format bahasa Inggeris telah meningkat kepada 4 kertas peperiksaan daripada 2 kertas peperiksaan, iaitu dengan penambahan kertas bertutur dan mendengar. Okey. Invention ini ialah untuk membantu pelajar mengenai teknik familiarization supaya bertutur dengan lebih baik berdasarkan kandungan asas kurikulum yang terdapat di dalam CFR Aligned Textbook yang terbaru. That is why it is called Intelligent CFN. So, teks yang saya buat adalah berdasarkan topik-topik dan unit yang terdapat di dalam tingkatan 5 yang telah disenaraikan melalui CFR ini. Okey, jika dilihat, saya memberi contoh bagi unit 5, unit 6 dan unit 4. Okey. Selain iPrompter, saya juga mempunyai iBoard. So, iBoard ini akan digunakan oleh pelajar untuk menulis isi-isi penting yang akan terdapat daripada iPrompter dan untuk digunakan semasa sesi bertutur. Okey. Seterusnya, saya merasakan terdapat banyak peningkatan idea yang lebih cepat dan pantas setelah saya memberi teks ini kepada pelajar. Jadi tidak asinglah saya memanggilkan dia intelijen kerana dia sebagai trigger kepada idea untuk pelajar mendapat idea lebih banyak sewaktu bertutur. Okey. Selain itu, saya juga telah berkongsi inovasi saya bersama graduan-graduan IPG saya. Saya baru saja bergraduasi daripada IPG pada tahun lepas dan mereka telah memperkembangkan idea ini di sekolah-sekolah di Johor dan Pahang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagaimanakah pelajar dapat menulis persamaan kimia yang seimbang? Apakah formula kimia yang diberikan oleh pelajar itu betul dan boleh menulis persamaan kimia yang seimbang? Bersama saya Muhammad Amir Hayu bin Kamarudin, guru kimia SMK Tanjung Remuk, merungkai puzzle of ion, satu inovasi PDP berdasarkan kepada kajian tindakan untuk pencalonan guru cemerlang 2021. Baik, kajian menunjukkan bahawa seorang individu dapat menyimpan 80% maklumat apa yang dia lihat, dengar dan juga buat secara serentak. Oleh itu, bahan maujud yang disediakan ini adalah merupakan satu inisiatif bagi membantu pelajar membina formula kimia supaya formula kimia yang diberikan semasa menulis persamaan kimia itu adalah betul. Apa itu puzzle of ion? Pelajar ataupun guru akan memberikan formula ion. Contohnya adalah formula cation Na+ dan juga ion klorida Cl-. So puzzle itu dilengkapkan oleh pelajar dan boleh membina formula kimia yang terhasil iaitu NaCl. So daripada formula kimia yang terhasil ini, pelajar boleh menulis persamaan kimia dan menyeimbangkan persamaan kimia tersebut. Inovasi PDP ini dirancang supaya pelajar tidak terkeliru dan boleh menulis formula kimia dengan betul. Contohnya kalau melibatkan bilangan cas 2 ataupun 3. Contohnya formula cation adalah positif 1 dan formula anion adalah 2. So pelajar perlu menulis Na2CO3. So kaedah PDP ini membantu pelajar supaya dia boleh menulis persamaan itu dengan betul dan juga membolehkan pelajar menjalankan PDP dengan kreatif, inovatif dan membantu pelajar menulis persamaan kimia dengan seimbang. Dan inovasi ini telah disebarkan kepada
DR Rompin sekurang-kurangnya 2 buah sekolah untuk membantu guru amnya dan juga membantu pelajar khususnya dalam menulis persamaan kimia seimbang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sekali kita pada pagi ini. Okay, tadi berkumpulan kali ini individu. Kali ini dengan tajuk inovasi saya ialah penguasaan watak dan perwatakan novel tingkatan 4 dan 5 menggunakan kaedah Duyan. Apa itu Duyan? Seperti biasalah tadi dunia ni Duyan ya. Dam Ulah, Nur Hayati ya. Okey, saya datangkan Duyan dalam 2 saiz iaitu 10x10 dan 8x8. Apa yang ada dalam kotak Duyan ini? Okey. Saya menggunakan bahan terbuang. Ini saya gunakan kotak kek. Ya, kotak kek yang dibuang kebetulan sekolah saya selalu buat jamuan kek. Yang ini saya gunakan kotak saiz isi A4, kotak A4 sekolah. Jadi saya kutip dan saya gunakan bahan ini sebagai bahan PDP saya. Okay, seterusnya kita ada alat seperti biasa iaitu buah dadu dan juga mainan yang mewakili pemain-pemain. Okay. Kelebihan Duyan saya ni ialah dia boleh dimainkan pada bila-bila masa. Ya, waktu koko, persatuan lain pun boleh pinjam. Pada waktu relief, cikgu buka option pun boleh guna. Dan juga ketika mereka nak menunggu masa untuk masuk ke kelas tambahan. Ya, ini keistimewaan yang boleh dimainkan yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar saya. Seterusnya, Duyan ini juga boleh dimulakan semasa set induksi. Ya, set induksi ataupun boleh digunakan semasa pengukuhan dan juga pengayaan. Okey, set induksi juga kita boleh gunakan set-set watak dan perwatakan yang ada dalam kit ini. Okey, apa keistimewaan lain kit Duyan ni ialah kalau dunia satu novel. Oleh kerana perubahan skop peperiksaan SPM, ya, format dah berubah, iaitu soalan 8A dan 8B itu merangkumi 8 buah novel. Ya, 8 buah novel daripada 4 zon. Jadi saya menggunakan kaedah bermain didik hibur ini untuk memberi pemahaman kepada pelajar-pelajar saya bagaimana nak menjawab soalan 8A dan 8B. Ya, jadi kalau mereka main benda ni insya-Allah kerana dalam kotak-kotak Duyan ini ada peristiwa yang berlaku kepada watak-watak tersebut. Jadi melalui peristiwa dan watak mereka boleh menjawab soalan pelbagai aras. InsyaAllah. Okey, keistimewaan lagi dan kejayaan kit Duyan ni ialah telah memenangi the best of poster dalam the youth conference ya. Saya telah bentangkan kepada 17 Jun hari itu. Kemudian juga telah dibentangkan depan juri semasa pembentangan kajian tindakan dunia. Seterusnya saya juga telah menerima 20 set tempahan daripada SMK Haulian. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nursyida binti Harun dan guru Bahasa Melayu dari SMK Putrajaya. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi tentang inovasi saya yang dinamakan sebagai teknik baju terbalik untuk mengajar topik ayat songsang. Teknik baju terbalik ini merupakan origami baju yang boleh diperbuat daripada kad manila ataupun kertas A4. Marilah saya tunjukkan cara penggunaannya. Berdasarkan baju ini, di hadapan pelajar akan faham tentang konsep terlebih dahulu. Di hadapan baju ialah ayat biasa, iaitu susunannya subjek predikat. Apabila diterbalikkan, ia akan menjadi ayat songsang, iaitu predikat subjek. Dari situlah pelajar akan faham secara umum tentang konsep ayat biasa dan ayat songsang. Dengan mudah. Seterusnya pelajar juga boleh menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat songsang berdasarkan ayat yang saya sertakan. Ayat biasa, adik membaca buku cerita. Apabila disongsangkan, keseluruhan bahagian predikat akan dikedepankan dan bahagian subjek akan dikebelakangkan dan akan menjadi ayat songsang iaitu membaca buku cerita adik. Dari situlah pelajar akan cepat faham tentang inovasi tentang menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Seterusnya pelajar akan diberi peluang untuk membuat origami ini dalam aktiviti. Kemudian mereka akan menjawab latihan menukarkan ayat susunan biasa
kepada ayat susunan songsang menggunakan origami masing-masing. Dari situlah kita akan dapat melihat keberkesanan inovasi ini, iaitu teknik baju terbalik ini, dan keseronokan pelajar untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Buktinya, hampir 99% pelajar saya telah berjaya menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dengan menggunakan teknik baju terbalik ini. Oleh itu, saya telah kongsikan teknik inovasi ini bersama dengan guru bahasa Melayu di sekolah saya, dan juga saya pernah berkongsi teknik ini bersama dengan guru lama di sekolah lama saya, iaitu di Sibu Sarawak. Kesimpulannya, inovasi ini sesuai digunakan oleh semua pelajar, bukan sahaja sekolah menengah tetapi sekolah rendah untuk PDPC mengajar topik ayat songsang. Kerana inovasi ini sangat mudah, berkesan dan menyeronokkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Teringat saya dengan mi kari yang saya makan petang semalam. Sedap sangat. Ni saya ambil gambar. Cukup sifat dia. Cukup ada telur dia, ada sayur dia, ada tauhu kering. Memang sedap. Teruja sangat saya. Sampai sekarang teringat-ingat dengan mi kari ni. Memasak ni sama macam kita nak menulis karangan. Kita perlukan teknik yang betul. Okey? Kalau kita perhatikan ya, kalau tak cukup bahan dia, tak lengkap mi kari ni. Sama juga dengan menulis karangan tadi. Di mana jadinya hari ini saya, Salmiah binti Bulia dari SMK Muazzam Shah ingin berkongsi cara untuk menulis karangan menggunakan teknik tauhu chop. Teknik ni di mana kita perlukan 4 perkara ni untuk menghasilkan satu perenggan isi. Okey, iaitu di dalam to ni merupakan ayat topik sebenarnya. Okey, ayat topik ni merupakan isi utama dalam sesebuah perenggan karangan tersebut. Kemudian dalam ayat topik ni akan diikuti dengan ayat huraian. Dalam ayat huraian ni kita perlu menggunakan persoalan kenapa untuk menjelaskan lagi ayat topik tersebut. Kemudian kita teruskan lagi dengan ayat contoh. Ni co tu merujuk kepada ayat contoh. Okey, ayat contoh ni kalau kita beri, dia akan mantapkan lagi penulisan huraian kita. Okey, untuk mendapatkan ayat contoh ni kita boleh menggunakan persoalan bagaimana untuk isi tadi. Okey, dan akhir sekali untuk penulisan karangan ni kita perlukan ayat penegasan. Okey, di mana dalam ayat penegasan ni akan menjadi lebih menarik jika kita masukkan ungkapan menarik ataupun peribahasa. Okey, jadi karangan kita ni akan cukup sifatnya, cukup lengkap. Jadi murid-murid pasti akan dapat menghasilkan karangan yang mantap, yang gramatis, menulis dengan ayat yang gramatis. Jadi bila cikgu tanda tu cukup ada keempat-empat item ini. Okey, sekian saja ini perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih. Berita terkini, Lee Chong Wei dah mati. Lee Chong Wei dah mati harapan untuk mendapatkan pingat emas pada 2012. Kerana tidak dapat menyumbang emas yang pertama untuk Malaysia dalam sukan badminton. 2016, sekali lagi, bergu kita pada saat-saat akhir, emas yang digenggam lucut akibat kesilapan semasa melakukan servis di akhir permainan. Servis badminton, apa berkaitan dia? Oh, servis penting dalam permainan badminton. Permulaan suatu permainan, gagal melakukan servis, gagallah memenangi pertandingan tersebut. Alamak, dalam subjek tingkatan 1 ada juga subjek badminton, servis. Susahlah cikgu nak ajar. Saya pun cikgu badminton, berpengalaman. Tapi mengalami masalah yang sama. Pelajar saya suka menguasai kemahiran ni. Bila ditanya kenapa? Saya takutlah cikgu dengan net, takut bola sangkut. Atau takut kena smash. Rentetan daripada perkara ini, macam mana saya nak bagi pelajar saya mudah menguasai kemahiran ni? Jadi saya cuba, pelbagai teknik saya buat, pengalaman yang ada selama 20 tahun, saya praktikkan. Akhirnya saya jumpa 3R, 4S, 3 red zone, 4 success. Kenapa 3? Kenapa tak 4? Kenapa tak 5? Oh, 3 bahagian tepat je saya tanda warna merah. Senang pelajar nak ingat. Okey, yang pertama pada bahagian raket. Kenapa tanda pada tepi tak tanda pada tengah? Cikgu, dari segi fiziknya, bahagian di permukaan yang besar
menghasilkan lantunan yang tinggi. Jadi susah nak kawal. Kita kena pergi bahagian yang tepi. Lantunan dia rendah tapi kawalan dia maksimum. Untuk kemahiran servis, perlukan kawalan yang maksimum. Yang kedua, saya tandakan pada bahagian shutter. Pakai pen marker je. Jimat. Tak payah modal tinggi. Okey, kita pergi ke bahagian, pukul bahagian gabus. Jangan pukul bahagian bulu. Yang ketiga, tip pelekat. Kenapa tak lekat kepada net badminton? Kan lebih mudah. Masa saya fikir tentang idea ini, saya fikirkan juga sekolah-sekolah yang tak ada akses untuk menggunakan kort badminton. Jadi kat mana-mana pun dia boleh tampal. Janji tinggi dia 153. Okey, macam mana nak laksanakannya? Simple, senang. Guru bukan usia pun boleh buat. Yang pertama, R1. Menyentuh R2 melalui R3. Okey, R1 pada raket, menyentuh R2 pada shuttle, mengenai R3. Pada bahagian tip warna merah. Mudah je. Yang penting ingat 3 perkara. R1, R2 dan R3. Efektif. Menjimatkan masa. Semua boleh buat. Mesra pengguna. Dan yang paling penting. Mesra poket. Jadi saya dah cuba kepada pelajar saya. Dan terdapat peningkatan yang signifikan. Jadi bolehlah cuba untuk sekolah-sekolah tuan pula. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Syazwan bin Muhammad daripada Sekolah Kebahasaan Bulu Nipis atau dikenali sebagai Sekebun. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi saya iaitu inovasi di roket. Apa itu inovasi di roket? Okey, inovasi di roket ialah salah satu inovasi yang daripada permainan dam, haji dan juga catur. Kenapa kita masukkan elemen dam haji dan juga catur? Cara permainannya adalah daripada dam haji dan juga papannya ini adalah papan catur. Kerana memiliki 64 petak. Itu saja. Okey, bertujuannya adalah untuk mengenal huruf dan membunyikan suku kata tertutup serta membantu murid ini untuk menulis dengan lebih baik. Terutamanya bagi murid-murid pemulihan. Okey, seterusnya saya akan ceritakan berkenaan dengan dam ini. Okey. Permainannya hanyalah mudah sahaja bagi yang sudah tuan-tuan dan puan-puan yang sudah selesa untuk bermain dam haji. Mudah saja, kita hanya menggunakan tudung botol. Memang mesra mesra pengguna semua ini memang mesra. Okey. Dia bermain dengan 2 orang murid di sini. Okey. Dan murid ini akan bergerak menuju ke depan macam ini dan murid itu akan dapat 4 nombor ini. Dan akan perlu tulis di dalam borang ini. Dia akan pangkah 4 borang. Tapi kita perlu melatih murid itu untuk pasang strategi kerana jika lihat di susunan ini, kita ada semuanya huruf konsonan. Tapi di bahagian tengah ini adalah huruf vokal. Jadi murid perlu berusaha untuk masuk ke tengah ini untuk dapatkan huruf vokal. Kerana tanpa huruf vokal tak dapat membina perkataan. Okey, bila sudah sampai sini, okey, kita teruskan. Kenapa dipanggilkan di roket? Okey, apabila murid satu ini sudah sampai di tempat lawannya, kita akan tukarkan ia menjadi roket. Apabila roket ini, dia boleh makan dengan begitu besar. Kalau yang tadi, dia hanya boleh makan bergerak macam ini saja, tetapi dia boleh mengundur. Okey. Okey, seterusnya itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan cara permainan. Okey, inovasi ini dibuat memang mesra pengguna kerana ia adalah ringan dan mudah untuk kita bawa. Dan saya juga telah menggunakannya beberapa bulan. Saya telah menggunakannya. Saya sendiri pun mudah untuk mencapai objektif pembelajaran. Lebih cepat menjimatkan masa. Kerana memang lebih cepat. Kerana kalau kita sering guna chalk and talk, tapi murid tidak faham. Bila kita guna ini sedikit banyak, murid dapat menghasilkan ini. Memang dapat menghasilkan ini. Selain itu murid mudah menarik, memang menarik minat murid. Kalau kita lihat sangat menarik minat murid. Apabila saya lihat murid ini dapat bekerjasama. Memang aktif di dalam kelas. Okey, dan insya-Allah di roket ini dapat disebar luas lagi. Untuk saya bagi akan disebar luas kategori dalam murid-murid dan juga guru di SK Nipis memang kami sudah pun menggunakan ini. Itu saja. Dan insya-Allah selepas ini ada rezeki kami akan cuba majukannya dalam aplikasi. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Noziana dan Ustazah Nurul Afwa akan memperkenalkan produk inovasi kami iaitu Arabic Flowers.
Okey, Arabic Flowers ni kami hasilkan untuk membantu murid yang lemah di dalam menyambung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kami gunakan untuk mata pelajaran bahasa Arab. Yang istimewanya, ia juga boleh digunakan untuk mata pelajaran Jawi, iaitu pendidikan Islam. Okey, ia mampu membantu murid untuk mengenal huruf hijaiyah dan juga mampu membantu murid untuk menyambung huruf hijaiyah dengan cara yang betul. Secara ringkasnya, ia mampu menarik minat murid untuk lebih fokus di dalam aktiviti PDP. Okey, seterusnya saya akan terangkan cara penggunaan Arabic Flowers. Yang pertama sekali, guru akan memaparkan soalan kepada murid. Contoh dia ialah soalan perkataan mil angkotun yang telah diceraikan. Jadi selepas itu murid akan pilih kad-kad huruf yang ada dalam kotak ni dan masukkan ia ke dalam straw pada sini. Okey, huruf yang pertama iaitu huruf mim. Jadi murid masukkan dulu huruf mim dalam straw yang pertama. Seterusnya huruf yang kedua, huruf lam. Huruf yang ketiga, huruf ain. Huruf yang keempat, huruf qaf. Dan huruf yang terakhir sekali ialah huruf ta marbutah. Okey, setelah murid menyusun huruf hijaiyah ini, murid perlu memusingkan kad ini mengikut kedudukan huruf dalam perkataan itu. Contoh dia, huruf yang berada di pertama iaitu huruf mim perlu berwarna hijau. Dan huruf yang berada di tengah perkataan iaitu huruf lam, ain dan qaf perlu berwarna kuning. Jadi murid hanya perlu pusingkan sahaja kad, okey, sehingga bertemu dengan warna kuning. Okey, selepas murid dah sambungkan huruf tu, dah pusingkan kad tu mengikut kedudukan huruf tu, jadi murid akan nampak huruf hijaiyah yang bersambung. Setelah itu murid hanya perlu menulis kembali perkataan itu di dalam papan putih yang disediakan oleh guru. Jadi melalui sini murid dapat tengok macam mana huruf mim yang berada di depan, huruf lam berada di tengah dan seterusnya. Kad ini boleh berpusing-pusing mengikut kedudukan huruf di dalam perkataan itu. Dan idea ini kami telah kongsikan dengan rakan-rakan guru yang lain dan telah mendapat sambutan yang baiklah. Dan kami juga telah berkongsi dengan rakan-rakan dari guru sekolah lain melalui YouTube. Sekian itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tenang air di Pulau Kapas, bunga melati, cantik berseri. Kipas bukan sebarang kipas. Kipas sakti nama diberi. Saya Cikgu Yohanis binti Osman. Saya Cikgu Hafilah binti Abdul Malik. Saya Cikgu Nur Azlina binti Mamat dari Sekolah Kebangsaan Leban Condong. Baiklah, mari kita sama-sama saksikan apakah maksud di sebalik inovasi kami, Kipas Sakti. Perkataan kipas merujuk kepada inovasi kipas yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan terbuang dan kita semula yang sangat mudah didapati, iaitu bekas makanan, lidi, tali dan juga batang aiskrim. Manakala huruf A merujuk kepada adjektif, huruf K pula merujuk kepada kata kerja, simbol tambah mewakili tan dan huruf I ialah imbuhan. Inovasi kipas sakti ini boleh digunakan sepanjang proses PDPC Bahasa Melayu berlangsung. Inovasi ini membantu murid untuk mempelajari, memahami dan mengingat tiga golongan kata tersebut dengan seronok dan berkesan. Kumpulan sasaran bagi inovasi kami ini melibatkan semua murid tahun 1 hingga tahun 6. Baiklah, sekarang mari kita lihat bagaimana inovasi kipas sakti ini diaplikasi di dalam kelas waktu aktiviti PDP. Okey, yang pertama, contoh murid akan menarik kipas ini. Tarik merupakan kata kerja. Okey, kemudian tali akan menjadi panjang. Panjang merupakan kata adjektif. Daripada kata kerja dan kata adjektif ini kita boleh membentuk beberapa imbuhan. Contohnya tarik akan menjadi tarikan iaitu imbuhan akhiran dan panjang boleh menjadi terpanjang iaitu imbuhan awalan. Okey, contoh yang kedua, pusing. Kipas akan berpusing. Pusing merupakan kata kerja. Okey, pusing dengan laju. Laju merupakan kata adjektif. Okey, daripada pusing kita boleh membentuk imbuhan awalan berpusing dan laju kita boleh membentuk imbuhan apitan kelajuan. Okey, contoh yang ketiga, murid akan pegang. Okey, pegang merupakan kata kerja. Okey, kuat merupakan, pegang dengan kuat merupakan kata adjektif. Pegang boleh membentuk imbuhan awalan di, pegang dan kuat boleh membentuk imbuhan apitan kekuatan. Kipas sakti ini bukan sahaja boleh digunakan dalam PDPC Bahasa Melayu, malah melibatkan unsur gabung jalin dalam mata pelajaran lain seperti pendidikan seni dan sains.
Ia juga digunakan sebagai didik hibur kerana murid boleh bermain sambil belajar. Ternyata inovasi ini menjadikan PDPC lebih seronok dan berkesan. Kipas sakti hak cipta terpelihara daripada kami 3 bersaudara. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan daripada Sekolah SK Bukit Ridan ingin menyampaikan bahan bantu mengajar kami. Match yang tajuk Match Nama Izaziat yang bermaksud ciptaan inovasi kami, Cikgu Izzaruddin, Cikgu Azizi dan Cikgu Hedrin saya. Hasil ini dicipta hasil daripada inspirasi daripada PDPR, keutamaan kepada murid pemulihan khas yang tidak menguasai asas 3M, terutamanya dalam matematik. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah penggunaan bahan yang merangkumi 4M dalam proses pengajaran matematik bagi pencapaian objektif dalam Dokumen Standard Kandungan Pembelajaran tahun 1, Pemulihan khas, Prasekolah dan Pendidikan khas. Okey, M yang pertama ialah mengenal dan menyebut nombor, di mana kita akan sebut nombor 1 dalam tertib menaik 1 hingga 10 dan dalam tertib menurun dalam 10 hingga 1. Seterusnya kita boleh menggabungkan dengan subjek English, iaitu di mana kita boleh menyebut one dan kita beri perkataan one. Contohnya dan begitulah hingga 10. Okey. Seterusnya langkah yang kedua. M yang kedua ialah menyusun. Okey, murid akan menyusun nombor. Contoh 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, seterusnya dalam operasi membilang pula. Bilang bahan mawjud nombor 1, murid akan 1, 2 dan seterusnya. 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Okey, seterusnya dalam proses menakul pula, cikgu akan menyebut nombor, contohnya 1 tambah 3 sama dengan 1, 2, 3 dan jawapannya 4. Murid akan ambil 4 tu. Murid akan membilang semula dan 4. Murid nampak. Okey. Seterusnya juga murid juga dapat mengira dalam bentuk benda mawjud juga. Okey. Akhir sekali InsyaAllah ciptaan kami ni kami akan menambahbaikan dan kami yakin benda ni boleh manfaat dan boleh digunakan pakai untuk semua kategori. Pendidikan khas, pemulihan khas dan juga tuan satu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, selamat pagi. Hari ini saya Cikgu Hafizul dari SK Sungai Puteri. Hari ini saya akan menunjukkan inovasi saya berkaitan dengan PDPC, iaitu lebih kepada set induksi. Okey, baik. Ini kebanyakannya cikgu ataupun yang mereka cipta inovasi, dia nak murid jadi pandai. Tapi saya tidak. Saya nak jadikan murid itu daripada negatif ke positif. Jadi, apa yang saya ciptakan ini ialah dia berkaitan dengan murid yang mempunyai nilai-nilai negatif. Pada setiap kali set induksi saya akan minta murid menanda pada ruangan ni lah mengikut hari. Kalau bahasa Melayu setiap hari. Jadi murid kena tanda pada setiap hari. Contohnya baju murid kotor, jadi murid kena tanda. Murid berbohong, jadi murid kena tanda dengan sendiri. Jadi pada akhirnya bila akhir bulan murid akan tengok semula dan bulan yang seterusnya murid akan cuba berubah untuk tidak melakukan perkara tersebut. Itu unsur-unsur daripada negatif kepada positif. Okey. Kemudian biasanya peristiwa ataupun apa yang berlaku semalam akan ditanda pada hari ini. Okey. Dia berkesan secara ansur maju. Okey.
Kemudian murid kadang-kala dia menjawab dengan mula-mula murid akan jawab dengan tidak jujur. Tapi pada akhirnya murid akan berkata jujur pada diri sendiri. Murid akan memilih beberapa perkara perbuatannya yang tidak baik untuk dia tidak lakukan pada akan datang. Contohnya, murid menipu. Tapi pada akhirnya murid tidak akan menipu. Cuba untuk tidak menipu. Dan satu lagi, benda ni rahsia kepada kawan-kawan lain. Melainkan murid itu bercerita sendiri kepada kawan-kawan dia. Jadi kalau ada dalam bahagian ini ada satu ulasan kita sendirilah kepada murid tersebut. Apa ulasan kita? Okey. Kemudian pada akhirnya dia akan menguji kejujuran murid lah. Itu yang lebih utama. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Zaidi, guru pemilihan dari SK Kedaik. Hari ini saya akan berkongsi inovasi saya iaitu gerak gaya abjad Zaidi, Gabza. Ia adalah untuk membantu murid untuk mengenal abjad. Biasanya murid ni, dia kalau kita suruh nyanyi, dia boleh nyanyi A, B, C dan juga boleh juga nak mengeja. Contohnya eja bola, B, O, B, L, L, E, La. Tapi bila kita bagi perkataan, suruh dia cari yang mana eja bola tu, dia tak tahu sebab dia tak kenal huruf. Dia cuma tahu eja sahaja. Jadi, biasanya dekat pasaran banyak kad imbas, cikgu menggunakan kad imbas. Tapi kad imbas tu memerlukan kos, kalau nak buat sini masa dan juga tenaga. Kalau murid ramai macam mana nak buat? Lepas tu dia cuma digunakan di sekolah sahaja, di rumah tak boleh. Jadi cikgu ajar dekat rumah, dekat sekolah, dekat rumah dia tak belajar sebab dia tak ada benda tu. Okey, jadi saya telah buat Gabza ni. Cuma untuk Gabza ni kos sangatlah murah ni. Ini saja digunakan. Okey. Dan biasanya sebelum saya mulakan untuk Gabza tu, saya akan bagi tahu cakap dengan diorang tentang haiwan lah, gaya-gaya haiwan yang buat, gaya kucing. Kemudian saya akan cakap huruf ABC pun ada gaya dia juga. Okey. Gaya yang pertama contohnya untuk yang A ni. Ni adalah murid boleh sentuh, dia maujud, murid boleh sentuh, boleh rasa. Ni contoh A, macam ni huruf A. Dan saya untuk diorang menulis dengan betul, kaedah yang betul, saya masukkan juga kaedah BCK, baca cepat kawanku, contoh untuk keterangan je lah. Bulan sabit, tiang rendah. Tiang tinggi, perlu buncit. Huruf C, bulan sabit. Kalau huruf I, tolak tengah, bulan sabit. Terus contoh dia lah. Okay, saya akan tunjukkan macam manakah cara nak demonya. Okay, kena macam ni, sebabnya murid macam ni kan. Okay, satu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey, itu dah gerak hibur. Nyanyi sambil berhibur. Okey, bergerak-gerak. Jadi murid suka. Okey, sasarannya untuk yang belum menguasai abjad lah. Okey, yang menguasai abjad. Cikgu yang boleh guna adalah semua guru sebenarnya. Guru BI pun boleh sebab dia nak jaket CAT. Kalau murid tak kenal huruf, dia tak boleh buat kan. Lepas tu, guru agama pun boleh. Dia nak cakap huruf ba sama dengan B. Kalau murid tak kenal, tak boleh juga kan. Lepas tu, untuk sukan pun boleh. Guru PJ pun boleh sebab dia adalah satu gerakan. Boleh buat senam aerobik. Dan matematik pun sama. Okay. Lepas tu, untuk keberkesanan dia, tuan boleh rujuk kepada lampiran C. Itu adalah murid saya, murid pemulihan tahun 2 dan juga tahun 3, orang asli. Dia pun boleh menguasai abjad dengan baik. Sebelum ni kalau nak jawab tak boleh. Tapi bila dia ada gerak abjad tu, okey, sekian sajalah untuk semangat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to madam. Okey. Saya Nurul Zatu Ikin binti Bahrain daripada SK Pianggu. Saya merupakan guru bahasa Inggeris. Berpengalaman mengajar tahap 2, 4, 5, 6 ni dah beberapa tahun. Okay, termasuk UPSR sebelum ni. Okay, saya memang selalu mengajar murid-murid yang lemah. Okay, sebelum ni saya menggunakan substitution table dan juga word card untuk mengajar membina ayat. Okay, biasanya bahagian esei memang killer bagi murid-murid yang lemah. Okay, dan mereka juga tak boleh nak buat ayat-ayat yang simple. Okay, walaupun sebelum ni saya telah menggunakan kad-kad seperti ni, word card
yang membezakan part of speech seperti nouns, adjective, verbs. Okay, mereka tak boleh nak menyusun dengan betul untuk jadikan ayat tu satu ayat yang lengkap. Jadi murid yang lemah ni dia biasanya dia memang cepat boring dalam subjek bahasa Inggeris. Jadi saya telah terpanggil rasanya mereka ni lebih suka bermain. Jadi saya telah menginovasikan daripada permainan daripada kad yang saya ajar dalam kelas tu kepada bentuk game, bentuk permainan di mana mereka boleh mengakses permainan ni sama ada bersama guru di dalam kelas ataupun di mana saja. Terutama sekali saya letakkan di HIP, sudut HIP. Okay, sebab SK Pianggu ada satu sudut HIP, kat situ diorang boleh membaca, diorang boleh main apa-apa board, game board, okay, dan termasuk yang inilah. Ini yang terbaru yang saya perkenalkan kepada murid-murid. Okay, saya dapati murid saya yang paling lemah, yang tak boleh menyebut, yang tak suka belajar, dia nak main. Okay, di sini, okay, dia macam permainan board yang lain, cuma saya letakkan, saya tumpukan kepada bahagian pembinaan ayat. Dalam bahasa Inggeris, pembinaan ayat yang selalu kita perkenalkan pada murid ialah SVO, subject, verb, object. Subject ni ini, kemudian verb, dan object ni biasanya dia akan berkembang menjawab soalan what, where, when. Okay, permainan ni dia cuma letakkan subjek-subjek di sini. Letakkan kad-kad tu di sini. Okay. Macam ni. Dan dia sebenarnya bila kata witty tu bermaksud permainan maksudnya kelakar. Jadi dia akan lebih tertarik bermain apabila ada perkataan-perkataan yang berunsurkan jenaka. Jadi dia boleh meletakkan perkataan-perkataan tu di mana-mana sahaja, okay, dengan memusingkan spinner ni. Okay, spinner ni menunjukkan kalau place, dia letak perkataan tu dekat place. Kalau verb, okay, dia round lagi, verb, dia letak dekat perkataan tu dekat verb. Okay, contoh di sini yang saya bagi, Eliza cooks camera. Dia jadi witty, dia jadi macam, Eliza cooks camera, jadi kelakar. Jadi kat situ biasanya murid akan macam, okay, dia akan ingat. Okay, perkataan tu, dia akan ingat. Kali cooks tu sebenarnya masak. Itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya Zulkifli bin Kasim daripada SK Bandar Tun Razak. Hari ini saya akan menerangkan tentang inovasi saya iaitu Magic Finger Level 1. Okay, Magic Finger Level 1 ni berkaitan dengan penolakan asas berkaitan nombor 11 hingga nombor 18. Jadi kebanyakan murid menghadapi masalah apabila menggunakan jari dah lebih daripada 10. Jadi Magic Finger ni disasarkan kepada murid numerasi dan juga murid yang lemah dalam kiraan dia. Okey, Magic Finger Level 1 ni syarat-syaratnya murid perlulah tahu asas tolak. Kemudian dia tahu siapa nombor yang menolak dan siapa nombor yang ditolak dan boleh kira nombor 1 hingga nombor 9. Okey, saya bagi contoh di sini, Magic Finger Level 1 ni. Okey, saya tunjuk 14 tolak 8. Jadi dia akan ambil sah saja. Okey, di sini 4. Dia ambil sah 4. Jadi dia ambil 4 saja. Kemudian dia kira sampai 8. 1 2 3 4. Lepas tu dia akan naik pula nombor ni. 5 6 7 8. Jadi dia akan kita bagi tahu murid bila tolak kita jatuh. Jadi tengok jari yang jatuh. Jadi dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 tolak 8 sama dengan 6. Okey, saya tunjuk untuk satu lagi contoh. Okey, 13 tolak 5. Untuk pengenalan, kita bagi tahu sah duduk di belakang. Jadi 13, dia tak cukup 13, ambil 3 sahaja. Jadi dia ambil 3, dia akan angkat jari 3. Okey, kemudian kira sampai 5. Okey, 1, 2, 3. Kemudian dia angkat jari 4, 5. Dia mesti tengok jari yang jatuh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia dapat 13 tolak 5 sama dengan 8. Okey, jadi murid dapat kira dengan lebih cepat dan murid dia terasa tak terasing lah. Maksudnya dia boleh kejar yang murid yang dah pandai kira. Jadi PNP kita pun dapat lancar, cikgu pun boleh menggunakan kaedah ini untuk melancarkan PNP dan pelbagaikan aktiviti. Maksudnya kolaborasi, murid boleh tanya sama murid, guru boleh tanya sama guru. Dan murid boleh praktikkan di mana-mana sahaja pasal guna tangan, dia tak guna bahan apa-apa. Jadi ibu bapa pun boleh membantu murid. Saya harap kemahiran ini boleh membantu guru-guru untuk meningkatkan kemahiran murid di sekolah. Okey, sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk 3 minit PDP pitching saya fokuskan kepada bahagian pengukuhan untuk tahun 1 hingga 6 yang lemah dalam tulisan Jawi. Okey, untuk tujuan tersebut bahan saya namakan Pintar Jawi. Okey, apa yang diperlukan? Cikgu cuma memerlukan yang pertama ialah carta huruf abjad Jawi berserta dengan padanan huruf untuk ejaan bahasa Melayu asli sahaja. Okey, kemudian ada juga carta huruf istimewa. Dua ni memang diperlukanlah. Okey, saya bagi contoh kepada cara dia. Okey, kita murid lemah, mungkin dia dah kenal dah huruf ya. Ataupun sambil-sambil tu kita boleh ni lah. Contoh kita akan mengeja perkataan yang mudah ya. Buku Contoh B. Okey, murid akan cari di carta huruf ni B lah huruf B huruf ba. Dia terus tulis ba kat sini. Okey, kemudian dia tengok U. Okey, kita dah maklum U ni huruf U kita dia akan carilah sini U kalau ikut kat sini ni huruf waw huruf waw. Dia letak sini, kemudian K. Okey, saya bagi 2 K, satu kalau K di depan kaf, K di belakang dengan tengah ialah qaf. Jadi dia akan ambil kaf. Okey, kemudian U, waw juga. Okey, dia dah dapat, dia dah boleh ngeja dah buku. Kemudian untuk menyambung dia akan pergi pada carta huruf istimewa pula. Ini huruf yang boleh disambung ataupun tidak. Jika terdapat di situ huruf tu tak boleh bersambung dengan huruf depan ni lah. Tapi kalau tak ada dia boleh sambung terus je. Okey, kita terus tanya murid. Okey, ba ada tak kat situ? Okey, dia kata ba tak ada, ustazah. Okey, terus ambil. Terus boleh sambung. Ba sambung dengan waw terus. Okey, kemudian kita tanya pula waw. Okey, waw ada tak kat situ? Okey, dia kata ada waw. Okey, waw automatik dia tak boleh sambung dengan huruf yang depan ni tu. Okey, terus ambil kaf. Lepas tu kita tanya pula kaf. Okey, kaf ada tak kat sini? Okey, kaf tak ada. Okey, dia terus automatik boleh sambung. Sebab tak ada situ ya. Okey, begitu juga. Okey, kalau contoh yang susah sikit, kita ambil macam jatuh, perkataan jatuh. Okey, dia tak cari tu kat situ. J ialah huruf J dia ambil. Okey, A huruf alif. Kemudian T huruf ta. Kemudian U huruf waw. Dan H H huruf H untuk bahasa Melayu. Okey, kemudian dia akan sambung berpandukan situ juga. Nanti dia akan tengoklah situ jim ada tak. Jadi jim tak ada, sambung dengan alif. Kemudian tanya alif ada tak? Alif ada. Tak boleh sambung dengan ta. Ta tak ada, boleh sambung terus dengan waw. Waw ada, tak boleh sambung dengan ha. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, nama saya Cikgu Nur Qadariah. Okey, murid-murid saya biasa panggil saya Cikgu Nur. Okey, nama saya Cikgu Nur. Okey, saya letak kat sini. Hari ini akan saya bahan inovasi saya ialah Pocket Doraemon. Okey, ini adalah Pocket Doraemon. Ada 3 poket. Biasa Doraemon ada 1 poket sahaja kan. Okey, boleh letak nama Cikgu Nur. Okey, boleh letak kad imbasan dan juga boleh letak buku serta alatan untuk poket-poket tersebut. Okey. Okey, seterusnya saya inovasikan daripada bahan yang saya cipta ni daripada 2016 yang asalnya hanya untuk kegunaan guru saja, tapi saya inovasikan boleh digunakan kepada murid-murid melalui beberapa warna pilihan, warna merah, warna biru. Okey, untuk menarik perhatian murid Okey.
dan juga pelbagai warna. Sebab murid kita untuk menjalankan aktiviti berteraskan PAK 21, semua aktiviti berpusatkan murid. Jadi kita harus menarik minat murid atau fokus murid untuk beraktiviti sesama mereka. Jadi kita tonjolkan satu bahan untuk dia bersama-sama, satu kumpulan untuk jalankan aktiviti bersama-sama. Okey, untuk kegunaan guru pula. Okey, kita boleh letakkan kad imbasan. Misalnya, okey, contoh latar belakang inovasi ini dekat poket yang kedua, boleh ditukar dan muat kertas A4. Okey. Latar belakang inovasi ini adalah berasal daripada Doraemon, iaitu poket Doraemon, poket ajaib Doraemon sebenarnya. Okey. Seterusnya, langkah untuk memakai poket Doraemon ini sangatlah senang. Hanya sarungkan dekat kepala, kemudian ikatkan dekat belakang dan terus siap. Okey. Seterusnya, sinopsis poket Doraemon ialah merupakan satu bahan inovasi, bahan bantu mengajar, memudahkan guru dan juga murid untuk membuat aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah berpandukan PAK 21, iaitu pembelajaran berpusatkan murid. Okey. Biasa isu dan masalah di dalam kelas, biasanya murid susah untuk menonjolkan diri kan. Bila kita membuat satu-satu aktiviti, murid susah untuk jalankan aktiviti. Jadi isu ini dapat ditangani dengan wujudnya poket Doraemon ini. Okey. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Edrin Besapari daripada Sekolah Bukit Redan. Saya ingin memperkenalkan inovasi saya yang bertajuk Sukarin, bermaksud sukaria aktiviti bersama Cikgu Edrin. Bahan yang saya buat ni hanya menggunakan cardboard, kertas laminate dan juga tutup botol. Okey, ayat contoh kali saya hasilkan inovasi ni sebab murid saya murid pemulihan, dia memang tidak menguasai kemahiran mengumpul semula, tambah dalam lingkungan 100. Contohnya saya akan beri contoh ayat 36 tambah 25 sama dengan, okey, murid akan tambah, okey, 6 tambah 5 dia akan dapat 11. Okey, satu sini saya akan letak di sini. Lepas tu saya akan boleh juga suruh murid saya menulis 11. Lepas tu murid saya biasanya akan keliru. Bila tulis 6 tambah 5 melibatkan dua nombor, dia akan tengok ada nombor yang berikutnya, dia akan campur 3 tambah 5 6. Contoh 3 tambah 2 5 di sini. Lepas tu apa yang saya akan minta murid menggerakkan nombor 1 ni 11 ni tidak boleh berada di rumah sa. Dia akan bergerak ke rumah 10. Saya akan minta dia masuk di sini. Okey. Bila murid dah bergerak di sini, masukkan di sini. Okey. So murid akan mencampurkan 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6. Okey. So jadi murid akan mendapat jawapan 61 dan saya akan minta murid menulis daripada bentuk ayat matematik pergi ke bentuk lazim 61. Saya dapati bila saya memperkenalkan alat ni, murid pemulihan saya semakin menguasai. Contohnya dalam ujian yang saya lakukan baru-baru ni, daripada 23 orang murid saya, alhamdulillah hampir 10 orang dapat menguasai kemahiran mengira. Keduanya saya gunakan turun motor sebab mereka dapat merasa, mereka boleh bergerak. 11 ni mereka dapat tahu, dapat lebih jelas. Satu ni tidak boleh berada di rumah, dia akan cuba menggerakkan. Bila melibatkan gerakan dan mereka akan menguasai kemahiran menakul dan mengira. 11. Okey, boleh masuk. Okey. Itu saja inovasi saya. InsyaAllah akan datang lagi saya akan memperlukan pada rumah 100 dan juga rumah 1000. Dan murid juga boleh diguna pakai untuk pendidikan khas, pemulihan khas dan juga prasekolah. Tergantung aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atira binti Muhammad Taufik, guru bahasa Inggeris daripada Sekolah Kebangsaan Melati.
Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang inovasi yang telah saya lakukan kepada murid tahun 2 di sekolah saya yang diberi nama Verb Cross. Baiklah, apa itu Verb Cross? Verb Cross merupakan salah satu bentuk permainan di mana saya adaptasikan daripada permainan tic-tac-toe. Permainan tic-tac-toe ni pada asalnya hanya menggunakan 2 huruf sahaja, iaitu X dengan O. Saya gantikan X dan O itu menggunakan flashcard seperti ini. Flashcards ini saya gunakan sewaktu pembelajaran PDP di mana memperkenalkan perkataan-perkataan baru verbs kepada murid-murid sebelum saya menjalankan aktiviti ini. Aktiviti ini saya temui setelah saya mendapati bahawa murid-murid tahun 2 agak sukar dalam menghafal dan mengenal serta mengeja perkataan-perkataan baru, terutamanya perkataan kata kerja bahasa Inggeris ataupun verbs. Jadi saya menggunakan flashcard yang sama untuk membina set verb cross ini dan untuk menjimatkan dan kita boleh selaraskan mengikut tahap penguasaan murid. Jadi ini adalah contoh verb cross yang telah saya jalankan di dalam kelas. Kita hanya perlu menggunakan flashcards yang kita gunakan untuk PDP tadi dan juga sistem reward seperti yang saya buat ini adalah bintang ataupun dipanggil sebagai reward stars. Baiklah, permainannya sama, rulesnya sama seperti tic-tac-toe. Bezanya adalah kita akan menggunakan flashcard seperti inilah. Dan pada asalnya 9 kotak ini dibina. Boleh juga dibina di whiteboard terus ataupun boleh menggunakan kertas majung seperti ini. 9 kotak akan dibina dan kemudian ditampal dalam keadaan terbalik dan wakil murid akan datang memilih kotak yang diinginkan dan setelah itu kita akan tunjukkan apakah kotaknya dan murid akan mengeja lah. Dan sekiranya betul, dia akan berjaya mengumpul bintang. Kumpulan yang dapat mengumpul 3 bintang pertama akan memenangi pusingan tersebut. Jadi untuk inovasi ini saya telah kongsikan bersama guru-guru lain dan saya juga telah kongsikan di dalam media sosial saya iaitu channel YouTube saya dan ianya telah saya sediakan dalam bentuk QR code di kertas laporan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua barisan penjuri dan juga para hadirin. Nama saya Nur Akmaliana binti Kasman, Guru Pemulihan Khas SK Sungai Puteri, Kuala Rompin, Pahang. Okey, pada hari ini untuk PDP pitching saya akan bentangkan bahan inovasi saya yang bertajuk whiteboard. Okay, bahan whiteboard ini dihasilkan bagi menambah baik amalan PDP saya sewaktu saya mengajar murid-murid pemulihan khas bagi kemahiran yang ketujuh iaitu perkataan KV. Okay, bahan whiteboard ini boleh digunakan bukan sahaja kepada murid-murid tapi sebagai bahan bantu mengajar untuk guru. Okay, bahan ini boleh dibuka dan digunakan oleh guru sewaktu set induksi. Okay, terdapat saya sediakan juga toolkit untuk penggunaan whiteboard ini. Okay, untuk langkah pertama, murid akan memutarkan roda impian. Okay, untuk guru boleh gunakan roda impian ini sewaktu set induksi. Jadi menarik minat murid sekaligus dapat meningkatkan pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Okay, untuk penggunaan bahan whiteboard ini sebagai bahan bantu belajar murid, guru boleh gunakan ia sebagai box dan untuk mengajar kemahiran menulis dan mengeja kemahiran pemulihan perkataan KV. Okey. Selepas murid memutarkan roda impian ini, murid akan menyebut perkataan. Contoh puteri. Guru akan mengajar murid menyebut dengan betul. Seterusnya murid akan mengeja. Pada bahagian yang kedua whiteboard, saya sediakan rumah suku kata untuk meningkatkan kemahiran murid mengeja perkataan KV. Penggunaan yang pertama,
kemahiran mengeja, murid akan menyusun perkataan dan disediakan dalam toolkit ini. Okey, murid akan menyusun perkataan mengikut rumah suku kata. Pelita, contoh pelita, murid akan mengeja mengikut rumah suku kata dan mengikut warna supaya menarik minat murid untuk belajar. Saya gunakan 3 warna asas. Seterusnya, selepas murid mengeja perkataan KV-KV, murid akan menulis perkataan KV-KV mengikut rumah suku kata. Jadi, di sini bahan ini dapat meningkatkan kemahiran mengeja dan menulis murid bagi perkataan KV-KV-KV. Bahan whiteboard ini juga boleh diaplikasikan dalam mata pelajaran lain seperti mata pelajaran Jawi dalam mengajar kemahiran suku kata. Untuk pemulihan juga saya gunakan untuk menukar perkataan lain, kemahiran pemulihan yang lain, iaitu contohnya perkataan KV-KV, saya akan menukar rumah suku kata kepada 2. Jadi sebab tu saya gunakan whiteboard ini menggunakan bahan yang mudah dan juga boleh diubah suai untuk kemahiran yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Syahid Abu Bakar dari Prasekolah SK Tanjung Gemuk. Okay, hari ini saya akan menerangkan kaedah S-Gamit. Mungkin kali pertama tuan-tuan dan puan-puan mendengar apa itu S-Gamit. Saya akan terangkan pada hari ini, InsyaAllah. Okay, S-Gamit merujuk kepada S, story, gamit, merujuk kepada origami dan it itu nama saya sendiri iaitu Cikgu Syahid. Apa itu S-Gamit? Mungkin antara perkara-perkara ataupun keluhan yang biasa seorang guru prasekolah mendengar apabila mereka menjalankan PDPC berkaitan dengan penghasilan origami. Cikgu, macam mana nak buat ni cikgu? Susah dah cikgu, betul tak? Tapi hari ini dengan S-Gamit, sekurang-kurangnya cikgu dapat membantu PDPC cikgu berjalan dengan lancar. Bagaimana? Saya akan buktikan pada hari ini. Hanya berbekalkan 7 langkah melalui bukat cerita ini, anda akan mampu menghasilkan. Hanya anda boleh bercerita berkaitan dengan origami melalui kaedah S-Gamit. Origami yang akan saya hasilkan ini adalah origami ikan. Kita lihat yang pertama. Ali dan Abu suka memancing. Hari ini mereka memancing di sebuah kolam. Kolam itu bentuknya seperti belian. Kedua, mereka belum mendapat ikan, jadi mereka pergi ke kolam yang lain. Kolam itu bentuknya segitiga. Ketiga, sementara menunggu, mereka makan sandwich yang dibawa. Yang keempat, cuaca makin panas. Ali dan Abu memakai topi. Ali dan Abu terus sabar menunggu. Ali menyilang kakinya ke kiri, Abu pula ke kanan. Tiba-tiba joran mereka bergoyang kuat. Akhirnya mereka mendapat ikan. Untuk lebih jelas, anda boleh ke channel Cikgu Syahid untuk mendapatkan cerita bagaimana S-Gamit membantu. Bukti-bukti juga boleh didapati melalui channel YouTube Cikgu Syahid. Sekian saja daripada saya dan akhir kata daripada saya, cubalah S-Gamit kerana sekurang-kurangnya murid anda tidak terlalu bergantung 100% kepada anda. Kerana origami mungkin nampak mudah bagi seorang guru, tapi tidak bagi anak-anak kecil yang berusia 5 dan 6 tahun. Dan sekaligus, melalui cerita ini, kosakata murid juga dapat ditingkatkan dan mereka pastinya akan seronok. Kerana sambil bercerita, mereka sudah berjaya menghasilkan satu origami mudah. Dan insyaAllah nantikan origami yang seterusnya dengan tema tumbuhan daripada Cikgu Syahid. Untuk hari ini, Cikgu Syahid kongsikan dahulu origami ikan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mastura binti Mustafa dari SK Sungai Puteri. Pada hari ini saya akan menerangkan produk inovasi saya yang diberi nama Susuka. Apa itu Susuka? Susuka ialah susun suku kata. Okey. Melalui pemerhatian saya semasa saya mengajar di kelas prasekolah dalam tunjang komunikasi bahasa Melayu, membaca perkataan dengan sukata terbuka, saya dapati murid-murid lambat menyusun suku kata untuk membentuk perkataan. Dengan adanya susuka ini, apabila cikgu meletakkan gambar di atas susuka ini, sekaligus murid boleh menyebut. Contoh
baju. Baju. Okay, sebelum itu murid-murid telah saya telah mengajar murid-murid mengenal suku kata terbuka. Ba, bi, bu, be kan. Jadi ba. Okay, mereka kan terus mengambil kad ba ni dan melekatkan di susuka ni. Okay, kemudian ju, baju, ju. Okay, mereka pun mengambil ju dan melekatkan. Jadi di sini mereka telah dapat membentuk satu perkataan. Okey, ini adalah pada mulanya saya menggunakan carta, kad suku kata. Tetapi carta dan kad suku kata yang saya gunakan tiada gambar. Jadi di situ murid-murid prasekolah tidak dapat, maksudnya tidak lambat mereka nak mengenalkan perkataan kan. Jadi dengan adanya sesuka ini ada gambar, ada kad suku kata, sekaligus okey. Dan juga semasa mereka menggunakan sesuka ini, mereka rasa seronok. Kerana mereka dapat bergerak secara aktif. Maksudnya sesuka ini saya akan berikan mengikut kumpulan-kumpulan. Jadi di situ pergerakan psikomotor, motor kasar, motor halus murid pun terbentuk dengan baik. Ya. Jadi insya-Allah setiap hari saya akan beri tiga gambar. Kemudian mereka akan menyusun kad suku kata ini untuk membentuk perkataan. Jadi 5 hari persekolahan mereka sudah mendapat 15 patah perkataan. Alhamdulillah. Setakat ni murid saya itu biarpun mereka lemah kan, tapi alhamdulillah ada peningkatan sewaktu menggunakan sesuka ini. Jadi sesuka ini bukan saja boleh digunakan oleh murid prasekolah, murid pemulihan, murid kelas bawah kan. Yang lemah tahun 1 mereka pun boleh menggunakan sesuka ini. Maksudnya dia boleh dikomersialkan. InsyaAllah saya akan menambah baik produk sesuka ini. Maksudnya saya akan pemudahkan lagi. Dan boleh disebarluaskan kepada sekolah yang lain. Jadi bagi saya insyaAllah lah saya akan cuba sebarluaskan kepada prasekolah yang lain juga. Pada murid-murid yang maksudnya murid-murid yang di awal kan, yang baru mengenal. Kalau yang sudah membaca pun mereka pun boleh juga mengenal suku kata, mengenal perkataan ni dengan lebih baik lagi. Tapi sebelum itu kemahiran menulis saya telah ajarlah kepada mereka. Jadi maksudnya mereka akan menyalin lah. Okay, contoh baju ni mereka akan salin. Baju. InsyaAllah di situ ada banyak kemahiran lah. Kemahiran psikomotor, kemahiran mengecam perkataan, menyusun gambar, menyusun suku kata dan kemahiran menulis sekaligus dalam sesuka ini. Ini saja penerangan saya tentang produk inovasi saya. Terima kasih.